إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب النظام شيء لا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur Rembau, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi diberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang yang baik untuk terus hidup dan masih lagi dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah. Dan pagi ini tuan-tuan kita akan bermula pada muka surat yang ke-75 Suratul Qasas ayat yang ke-28. Sebelum tu ana uhibbu an aqula ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila ikhwanina wa ashabina almuslimin yani. Sami'tu annahu ba'dhum min maghribi yani min maghribi. بعضهم ممكن من مغربي من باكستان برضو يعني ما فيش من باكستان مغربي نعم سوريا يعني سودان ما فيش يعني كم كله يعني ثمانية أشخاص. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا مسرور عن حضوركم على هذا البلد يعني لعل الله غفرنا وغفركم يعني كلهم جميل إن شاء الله. المسلمين كلهم إخواننا الحمد لله. شكرا على حضوركم. وأنا لا أستطيع أن أتكلم طويلا علشان لقد تركت اللغة العربية منذ 20 سنوات يعني. لما كنت في مصر يعني تكلمت باللغة العربية الفصيحة، ولكن إذا رجعت إلى بلادنا ما تكلمت اللغة العربية. تكلمت مع الملايويين يعني ما فيش مصريين ولا عربيين، لكن إن شاء الله قليل يعني ممكن يعني. شكرا يا عم. Ya tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, buat sikit dengan saudara kita ni. Minta maaf lah, mungkin sahabat-sahabat kita yang Melayu ni boleh bantu sikit lah, sahabat-sahabat kita yang Arab ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tuan-tuan, kita tengok ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika baini wa bainak أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا
لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم. Ayat 28 tuan-tuan ya. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wal ud dal mati kan. Semua dal yang mati ni tengah-tengah ayat ni qalqalah sughra. Kalau ujung kubra, tengah-tengah ni sughra. Maka bila kita baca ada bunyi detakkan suara. Fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Wakil mad arid disukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Bagi dalam ayat ni tak banyak tuan-tuan. Hukum tajwid kebanyakannya mad asli lah. Jadi kita tak bergerak ke huruf ayat selepasnya kerana panjang sangat. Kita pun subuh lambat kan, dah 6.55 ni. Maka tuan-tuan jadilah ayat ni lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika baini wa bainaka ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok tuan-tuan dari sudut tafsiran insya-Allah. Musa alaihi salam menjawab, itu adalah antara aku dengan engkau, yang mana satu di antara kedua janji itu yang aku penuhi. Tiadalah aku hendak melanggar janji, dan Allah menjadi saksi akan apa yang kita katakan. Maka tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Dan kita masih lagi sekitar membincangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dalam suratul Qasas. Kita dah bincang itu hari Nabi Musa daripada Mesir, pergi musafir, melarikan diri daripada hambatan Fir'aun, sampailah ke Madian, ditolongnya anak Nabi Syuaib, beri minum binatang ternakan. Kemudian salah seorang anak Nabi Syuaib datang, menjemput dia ke rumah, dijamu. Kemudian berlakulah dialog kan, sehingga kata Nabi Musa menceritakan keadaan dia yang lari daripada Fir'aun. Akhirnya Nabi Syuaib kata, kamu selamat di sini, jangan takut. Akhirnya ditawarkan untuk menikahkan salah seorang daripada anaknya. Tapi telah diberikan syarat oleh Nabi Syuaib bekerja dengan dia selama 8 tahun atau 10 tahun. Maka ni yang dijawab oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, itu adalah antara aku dengan engkau, yang mana satu di antara kedua janji itu yang aku penuhi. Mana kata Nabi Musa kata, aku akan penuhi antara dua tu hak akulah. Nak ambil 8 tahun ke, nak ambil 10 tahun. Tiadalah aku hendak melanggar janji, dan Allah menjadi saksi akan apa yang kita katakan. Aku sekali-kali, kata Nabi Musa, tidak akan melanggar janji aku. Yakni apa yang engkau syaratkan kepada aku adalah hakmu, dan ketentuan yang akan aku ambil untuk mengahwini salah seorang anak perempuan terpulanglah kepadaku.
maka urusan antara kita berdua akan kita selesaikan bersama-sama. Kan? Nah, ini janji Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Syuaib. 8 ke 10 itu hak engkau nak tentukan, tapi aku yang mana satu nak ambil jadi isteri itu pulang kepada aku, kata Nabi Musa alaihissalam. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Yang mana satu di antara kedua janji itu yang aku penuhi, tiadalah aku hendak melanggar janji. Yakni aku akan tunaikan salah satu di antara kedua tempoh yang dijanjikan itu, sama ada berkhidmat denganmu sebagai pengembala kambing dalam tempoh 8 tahun ataupun 10 tahun. Aku tidak akan mengelak dari tugasku yang menyebabkan melanggar janji, dan engkau hendaklah tidak meminta aku menyempurnakan lebih panjang dari tempoh tersebut. Itu maksud ayat. Dan suatu hadis hadis ni sebenarnya ada tercatat dalam kitab Al-Jami' di Ahkamul Quran, kan, yang dikarang oleh Imam Qurtubi, di mana dicatatkan di sini oleh Ustaz Ahmad Sun Haji, adalah diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah ditanya, mana satukah di antara kedua-dua janji itu yang telah dipenuhi oleh Nabi Musa alaihissalam? Jawab baginda Nabi SAW, iaitu yang paling baik daripada keduanya dan yang paling panjang kebaktiannya, iaitu 10 tahun. Demikian diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab sejarah. Nak kahwin kena kerja 10 tahun. Kalau kita diberi masa ni 10 ke 8, kita minta 6. Manusia kan. Nabi Musa 10 8, khidmat 10 tahun aku ambil, tak ada masalah. Kan. 10 ke 6, kita ambil 6 nanti, ambil 8 minta 6. Ini 10 8 Rasulullah sebut bila ditanya kepada Jibril alaihi salam. Ini Nabi ditanya dalam satu hadis, tuan-tuan, dalam Al-Jami' li Ahkamul Quran, tafsir Imam Qurtubi. Nabi pun pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam, yang mana satukah yang dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam. Jibril jawab atammuha, yang paling sempurna, iaitu 10 tahun. Nabi Musa duduk di situ berkhidmat dengan Nabi Syuaib 10 tahun lamanya. Selepas tu barulah berkahwin dengan anak, salah seorang daripada anak Nabi Syuaib. Daripada Abu Zar, dan dari Abu Zar pula meriwayatkan dalam sebuah hadis marfu', jika engkau ditanya mana satu di antara kedua janji yang telah dipenuhi oleh Musa alaihi salam, katakanlah iaitu yang lebih baik dari kedua-duanya dan yang paling panjang kebaktiannya. Dan jika engkau ditanya mana satu di antara kedua perempuan yang dikahwininya, katakanlah iaitu adiknya. Dialah yang datang menemui Musa alaihi salam dan yang berkata kepada bapanya, ambillah dia menjadi orang gaji. Maka Musa alaihi salam telah mengawini yang muda, yakni si adik, dan memenuhi tempoh yang terpanjang di antara keduanya, iaitu 10 tahun. Nabi Musa pilih adik. Kita pun akak ke adik, kita ambil yang muda lah, tak? Orang lelaki ni, orang perempuan tak payah tanya lah. Orang lelaki, akak ke adik? Ambil adik lah, yang muda sikit. Akak ni dah tua sikit, pendek umur sikit, agak macam tu lah fikir kita kan. Tapi Nabi Musa pilih. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang berlaku, yang Allah Ta'ala ceritakan pada kita ni, itulah sifat fitrah manusia ni. Hakikat ni manusia ni semua nak yang baik-baik. Bukanlah kata akak tak baik, tapi otak manusia je macam tu. Yang muda lebih baik. Tak semestinya yang muda lambat mati. Orang tua berlanggar, jatuh, duduk kat kursi roda, bertahun-tahun tak mati-mati. Kita yang sehat, kili-kili pergi masjid, tiba-tiba mati. Orang tu hidup, stay, duduk kat kursi roda, tak mati-mati dia. 10 tahun. Ada juga macam tu, bukan? Tapi dah memang macam tu, fitrah manusia ni, dia nak yang terbaik. Maka dia ambil yang adil. Dalam syariat Nabi Muhammad pun, bila kita nak berkahwin, kita digalakkan kahwin anak dara. Yang muda. Masalah kita ni bila kahwin, orang hari ni berkerjaya, dia suka kahwin lambat-lambat. Adalah setengah. Tahulah pakar-pakar kesihatan yang menyebutkan, bila orang tu kahwin dah lanjut usia, anak tu lahir, memang anak lah, tapi dia akan mewarisi dah pada ketika itu.
kemampuan akal, daya fikir mak macam itulah. Kalau mak dah tua, lah pemikiran tu. Lembab dah sikit. Kalau muda tu dia cergas lagi. Itu umur usia 20, perempuan ni 19 ke 20-an, 23 tu memang ketika itulah sedang eloklah dia untuk berkahwin. Ni dah 30, 40. Ha? Ha. Tak apa digalaklah. Sebab itu Nabi sebut halla bikran tula'ibuha wa tula'ibu. Ha? Awinlah kamu dengan anak dara kan. Kan? Dia manja-manja dengan kamu manja-manja dengan dia. Kalau dah tua-tua tak ada manja dah, marah ni. Apa pegang-pegang ni menyampah betul dah tua-tua mengadu. Anak muda-muda ni dia nak manja-manja. Ya. Barulah hasil kehendak Nabi tu. Dia suka umat ramai. Kalau tua-tua tak ada nak mikir-mikir umat ni. Yang fikir umat yang muda-muda ni. Dah tua-tua tak ada lah. Kan? Masa muda-muda boleh pimpin tangan, panggil-panggil abang lagi. Dah tua-tua ni panggil mat macam tu je. Agak lah. Tapi bukan di sini, ni di tempat lain. Di Afrika atau di mana, wallah alam, di Switzerland ke. Kita ni tak ada. Orang sini penyayang. Sisi kita penyayang. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Jadi dia pilih adik. Pilih yang muda, yang adik Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah menjadi saksi akan apa yang kita katakan. Yakni Allah sahaja menjadi saksi atas benarnya apa yang kita katakan dalam membuat janji masing-masing terhadap yang lain. Kan Allah Ta'ala, kata Nabi Musa, Allah Ta'ala menjadi saksi terhadap apa yang dibincangkan, yang dijanjikan oleh kedua-dua orang ni lah, antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Kita beralih ke ayat berikutnya tuan-tuan, ayat ke-29. Maka manakala Musa telah menunaikan tempoh yang dijanjikan dan berlayar bersama keluarganya, wasara bi ahlihi, sara ni berjalan, sebut berlayar, mana dia nak balik ke Mesir. Bersama keluarganya dia tertarik melihat api di sebelah gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa berita kepada kamu atau membawa sepotong bara api. Mudah-mudahan kamu dapat berdiam memanaskan badan. Jadi pada ayat 29 ni diceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam yang dah mohon pada pak mentuanya Nabi Syuaib alaihi salam nak bawa isterinya kembali ke Mesir, bertemu dengan keluarganya di Mesir. Jadi berangkatlah Nabi Musa dalam malam yang gelap, cukup dingin. Dalam tafsir Qutubi kata hujan pula jalan. Wasara bi ahlihi, dia jalan sampai dia di gunung, sebuah gunung, dan ada api. Dia tertarik tengok ada api. Sebab ketika kesejukan dan dikhabarkan dalam tafsir Qutubi tu, isi dia bersalin pula ada anak kecil, kan, sejuk, dingin, hujan, maka dia perlu haba untuk panaskan badan. Nampak kalau dia api. Orang sejuk memang nak api lah. Kalau orang lapar nak nasi. Ini sejuk nak api. Dia nampak api. Setelah Nabi Musa menyempurnakan tugasnya sebagai pengembala kambing kepada keluarga orang tua itu dalam tempoh dijanjikan, iaitu 10 tahun, barulah orang tua itu menyerahkan salah seorang anak perempuannya. Kemudian teringin Nabi Musa menziarahi keluarganya di Mesir dan menyangka jenayah yang dilakukannya telah lama berlalu, tentulah telah dilupakan orang. Dulu kan dia telah terbunuh seorang Qibti, tukang masak Fir'aun, tukang adun roti Fir'aun. Dan dia rasa orang dah lupa dah kisah tu, 10 tahun dah. Jadi dia berhajat nak ziarah keluarganya di Mesir. Dan dia diizinkan oleh Nabi Syuaib serta diberikan tongkat yang diwarisinya daripada para nabi dan membenarkan membawa isterinya bersama kambing-kambing yang telah dihadiahkan oleh orang tua itu kepada mereka berdua. Dalam perjalanan Nabi Musa telah menemui suatu malam yang sangat gelap, terlampau sejuk, dalam tafsir Qutubi hujan pula tu, sehingga beberapa kali hendak menyalakan api tetapi sentiasa saja padam. Tuan bayangkan tu, Nabi Musa bawa isteri dia. Isteri pun anak kecil pula tu. Kambing-kambing lagi. Kan? Jalan. Berapa hari tu? Dulu kita bincang 8 hari, 8 malam. 8 hari, 8 malam. Jalan padang pasir. Dalam keadaan
Ketika itu panduannya adalah ingatan ketika lari daripada Mesir pergi ke Madian. Ni nak pergi balik ke Mesir. Golap, apa lagi jalan. Kita zaman moden ni jalan dipandu oleh Haji Wazir, itu pun sukses. Tuan-tuan kenal Haji Wazir tak? Wis. Saya panggil Haji Wazir je. Tu Haji Wazir tunjuk tu. Turn left. Then turn right. Turn left, turn right. Salah yang simpang tu. Tu bergaduh rumah. Apa-apa kau ni tengok wis dia bergaduh rumah. Pak sini wis tu tengok kan. Itu bertunjuk, berpanduan. Salah lagi. Kadang nak pergi KL takut kata mana nak masuk ni, banyak air jalan. Itu ukit negara sendiri dengan lampu melambat. Kan? Ini Nabi Musa tak ada lampu. Satu je. Bulan atas pokok tu. Atas pokok pula. Atas langit tu. Tunjuk bawa isteri dalam sejuk. Kita boleh bayangkan kesusahan yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihi salam. Sampailah dia dekat sebuah gunung. Gunung kan? Dia terlihat ada cahaya api dari sebuah gunung. Dikatakan di sebelah kanan gunung Tursina. Lalu dikatakannya kepada keluarganya, tunggulah kamu di sini sebentar. Inni anastu nara. Aku nampak api. La'alli atikum bi khabarin minha. Mungkin sesuatu aku boleh bawa, kata dia. Kan? Aku nampak api, aku nak pergi sana tengok. Mungkin boleh ambil api, mungkin kita boleh panas-panaskan badan. Atau mungkin orang minta pertolongan lah. Nabi Musa pun pergi ke arah api tu. Mudah-mudahan dapat ambil api, kan? Dapat panaskan badan dia dan isteri, setanah dia. Kalau kita malam-malam tuan jumpa, tengah-tengah malam nampak ada api je. Kita fikir apa pertama dulu? Tengah-tengah padang pasir ni takkan ada orang tadi. Mungkin jin ni tempat tak ifrit tak tadi. Capek otak gitu tu. Tah setan mana ke? Mungkin mambang tanah kau. Keluar daripada tanah. Kita fikir gitu. Nabi Musa ketika itu begitu keadaannya. Tiba-tiba nampak api, tapi oleh kerana keadaan yang terdesak begitu, kesejukan, isteri pun macam tu, ada anak lagi, dia perlu kepada sesuatu untuk memanaskan badan. Maka pergilah dia tempat api itu. Setelah Musa datang ke sana, terdengar suara memanggilnya dari tepi lembah yang sebelah kanan, di tempat yang berkat dari pohon kayu. Hai Musa, sesungguhnya aku ini Allah, Tuhan seru sekalian alam. Bila dia sampai ke situ, tiba-tiba dia diseru. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, aku ini Tuhan. Ya ini Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau kita tengok dalam surah Taha, tak salah saya kan, awal-awal tu dah ada kan. Wal atak apa tu? Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah. Itu ayat itu kan. Kita pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Qutubi ada menyebutkan, ayat ni kena ditengok sungguh-sungguh. Kadang-kadang nanti orang akan berfahaman, siapa kata Allah Taala tak bertempat tadi? Tu Nabi Musa diseru kat mana? Kepada sebatang pokok. Daripada pokok tu keluar suara. Mana Allah Taala berjihad, bertempat ke pokok tu dengar suara. Salah faham macam tu. Kan? Dalam kita mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni, Allah tidak menyerupai yang bahu macam manusia, bertempat di mana-mana, kan? Kata Imam Abu Musa al-Asy'ari, diberikan kefahaman. Dia rasakan seolah-olahnya seluruh anggotanya mendengar kalam itu. Tapi diseru melalui ke sebatang pokok yang berwarna perak hijau, mengeluarkan cahaya kehijau-hijauan. Disebutkan begitu. Makhluk begitu. Makhluk kan kesawu, kita panggil, kita ada jihad, ada tempat. Manusia bergantung pada tempat. Tak ada manusia tak awang-awangan. Kau tahu awangan mana? Di awang-awangan. Mana tu atas meja? Mana tu atas pokok? Mana tu atas lantai? Mana tu kat kerusi? Tempat. Itu manusia. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang difaham dalam mazhab kita lah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kan jadi
Kat situ kata Imam Abu Musa Al-Sy'ari, kata dia diberikan fahaman, dirasakan seolah-olah anggotanya semua mendengar kalam itu. Dan disebutkan oleh Al-Qurtubi rahmatullah alaih, difaham terus Allah Ta'ala letakkan kefahaman dalam diri Musa bahawa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Allah. Macam mana dulu kita dah bincangkan, macam mana Nabi Musa alaihissalam boleh pasti bahawa itu adalah Allah? Bahawa itu adalah Allah. Kerana Imam Al-Qurtubi berkomentar dalam tafsir dia, kalaulah itu makhluk, sepatutnya dia berjihad, dia bertempat. Mungkin dengar suara daripada kanan tu tengok, mungkin daripada kiri suara tu, atau mungkin daripada kanan, atau mungkin daripada belakang, atas tu, daripada bawah tu. Tapi dia tidak berjihad ketika itu, kata seluruh badannya mendengar suara itu. Dia tak tahu daripada mana. Cuma ketika itu dia arah datang, diberi isyarat pertemuan itu di Tursina, di Bukit Tursina kan, kat sebatang pokok gitu. Tapi kata Imam Qurtubi, dia dengar suara itu. Dengar macam mana? Sebab itulah Nabi Musa alaihissalam akhirnya diberikan keyakinan ini bukan makhluk, kerana dia tidak ada sudut. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi diberikan ke situ, diangkatlah Nabi Musa sebagai rasul. Kan? Bertemu Nabi Musa di situ. Manakala Nabi Musa telah sampai ke tempat api yang dilihatnya dari arah sebuah gunung, tiba-tiba didengarnya seruan dari Tuhannya yang memanggilnya dari tepi lembah yang sebelah kanan. Bukan kanan, yakni sebelah kanan Nabi Musa. Dan tempat itu merupakan satu kawasan yang diberkati Tuhan. Arahnya pula dari sebatang pohon, mengikut kata Ibnu Mas'ud, pohon itu berwarna perang dan hijau serta memancarkan cahaya kilat. Pohon tu bercahaya. Suara itu memanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku ini Allah, Tuhan seru sekalian alam." Pada saat itu Allah telah menciptakan ilmu yang meyakinkan kepada diri Nabi Musa bahawa yang sedang berkata-kata itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata-kata yang dititahkannya adalah kalamullah. Sedangkan pohon yang dilihat oleh Nabi Musa itu merupakan tempat yang diberkati lagi suci. Sebab dari pohon itulah Nabi Musa diajak bercakap-cakap oleh Allah, dan dari arah itu juga dia telah dilantik menjadi seorang Nabi. Kalau tuan-tuan ni masih ingat, ketika kita bahaskan surah Taha, ada pandangan ulama menyebutkan bahawa malaikat yang berada di pohon itu, malaikat kan, yang mengeluarkan arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi di situlah, di lembah tua itulah bermulanya kerasulan Musa alaihi salam. Allah Ta'ala bercakap-cakap, berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam di situ. Kan lembah yang suci. Adalah dikatakan manakala Nabi Musa ditanya, "Bagaimana engkau tahu panggilan itu datangnya daripada Allah?" Dijawabnya, "Kerana aku mendengarnya menerusi seluruh anggotaku." Seolah-olah seluruh anggota ni faham, dengar. Iaitu apabila Nabi Musa mendapati seluruh anggota tubuh badannya berasa mempunyai pendengaran, tahulah dia bahawa tidak ada sesiapa yang berkuasa melakukan yang demikian itu melainkan Allah jua. Kan? Melainkan Allah jua. Di situlah dia menerima arahan-arahan selanjutnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an alqi 'asak, dan campakkanlah tongkatmu. Maka manakala dilihatnya tongkat itu bergerak-gerak seolah-olahnya seekor ular, larilah dia ke belakang, tidak menoleh untuk kembali. Masa Nabi Musa pergi tu kan dia diberikan tongkat kan. Bawa tongkat tu kecil je. Tapi bila dia nampak api, dia pun pergilah ke tempat api tu. Apa benda tu? Ingat ke api? Rupa bukan api. Ketika tu dia tanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Allah tanya, "Apa kat tangan kanan tu?" Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayya wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Tongkat ni aku bawa jalan, aku nak jaga kambing semua ni aku.
gantung kat sini katanya. Qala alqiha ya Musa. Allah Taala suruh campak. Campakkan tongkat ni. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ha? Campak tiba-tiba tongkat tu menjadi ular yang besar. Dalam surah Toha tu kita tengok kan, nampak Nabi Musa nampak ular tu terlampau tinggi. Ha? Yang cukup besar sehingga takut ada larilah dia ke belakang. Manusia bila takut dia akan lari. Kan? Dia tak ada takut duduk gitu je, dia akan lari menjauhkan. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Musa. Ha? Ha? La takhaf, Allah Ta'ala sebut. Sanu'iduha siratahal ula. Jangan takut, tu tongkat kamu je tu, kan ubah balik. Kan? Itu dalam surah Toha. Dan campakkan tongkatmu ni dalam surah Qasas. Manakala dilihatnya tongkat itu bergerak seolah-olahnya seekor ular, larilah dia ke belakang tidak menoleh untuk kembali. Berfirman Allah, hai Musa, tampillah ke hadapan dan jangan takut. Sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang mendapat keamanan. Jangan takut wahai Musa. Jangan takut kerana engkau adalah orang yang mendapat keamanan. Allah perintahkan Nabi Musa supaya mencampakkan tongkatnya sebagai bukti kenabiannya. Bila tongkat tu dicampak menjadi seekor ular yang besar. Dan ular tu bergerak dengan laju, dengan lincah, cepat. Maka Nabi Musa berundur ke belakang untuk lari. Allah Ta'ala menyuruh dia, jangan takut wahai Musa. Kau dalam keadaan aman. Engkau dalam keadaan yang aman. Dan engkau tidak akan diapa-apakan olehnya, sebab itu adalah tongkatmu. Kami memperlihatkannya kepadamu untuk menjadi bukti yang besar yang akan membantumu semasa menghadapi Fir'aun, raja Mesir yang kejam itu. Ini disebut sebagai mukjizat. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat dia. Jadi berbezalah mukjizat dengan sihir, berbeza. Mukjizat daripada Allah untuk para rasul. Sihir ni sesiapa boleh belajar. Zaman sekarang ni sihir melatuh. Nak zaman moden ni, zaman batu-batu ni, orang duk fikir tak ada sihir. Tapi sihir baru-baru ni, budak umur SPM 18 tahun, 17 tahun dah pandai menyihir orang. Tuan kalau duduk dalam perubatan, jadi perawat, kawan-kawan kita yang perawat ni, baru ni kes budak umur SPM 17 tahun dah pandai menyihir orang. Itu minasyaitan. Sihir daripada syaitan. Itu boleh kita belajar. Kita belajar bukan nak beramal, tapi kita belajar macam mana cara nak putuskan sihir. Sampai hari ni sihir, tuan-tuan. Zaman ni kita rasa tak ada wonder, mana ada hantu zaman kayu, zaman batu ni. Zaman ni lah banyak, akhir zaman ni. Orang makin cerdik dan makin jahat. Yang tak beriman lah. Budak-budak 17 tahun sihir orang. Andal lah tu. Mana dia belajar? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tak ada pertahanan, susah. Guru-guru kita menyebutkan dahulu, hampir pastilah orang yang beramal, ayat kursi tu jangan ditinggalkan. Ayat kursi ni lepas subuh, lepas maghrib, awal siang kita ayatul kursi. Ujung siang nak malam masuk maghrib, ayatul kursi lagi, dua ni. Nak ampuh lagi baca kursi dengan amanah Rasul. Sebab itu ulama-ulama kita dulu buat wirid ba'da solat, wirid lepas sembahyang tu bukan sekadar kosong-kosong. Dia ada banyak hikmah kebaikan sebenarnya. Sebab itu ada guru kita menyebutkan, siapa yang baca ayatul kursi dengan amanah Rasul, insya-Allah hampir pasti dia tidak akan disihir oleh orang. Dia tak akan disihir. Kan? Tapi kita akhir zaman ni banyak meringan-ringankan ibadah. Merasakan masa semakin suntuk, kerja kita banyak. So kita buat yang wajib-wajib yang asas-asas. Ulama-ulama dulu membuat benda-benda itu sebenarnya ada banyak hikmah yang terselindung di sebalik itu. Amalan-amalan mereka itu. Tuan. Sebab itulah guru-guru kita dulu, ayah-ayah kita, onyang kita, mereka beramal. Beramal tu elok. Tapi zaman kita makin pendek sifat dia, makin kurang. Sampailah istighfar, doa terus ya. Akhir. Kan? Jadi sihir lain, mukjizat lain, mukjizat berasul kan.
Sihir siapa-siapa boleh. Ada satu lagi irkhas. Irkhas ni diberi kepada orang-orang yang nak dilantik menjadi Rasul Nabi. Sebelum menjadi Rasul jadi Nabi, dia diberikan kelebihan. Adapun karamah Allah Ta'ala beri kemuliaan pada orang-orang yang dipilih. Orang yang bertakwa. Kan? Karamah ni orang yang hampir dengan Allah. Allah Ta'ala pilih siapa-siapa dia nak bagi karamah, dia bagi karamah. Kan? Biasanya guru-guru kita dahulu menyebutkan, kalau dalam tarikat Sufiyah ni banyak menyebutkan tariqah dia, jalan dia nak orang nak hampir pada Allah ni, dia tak ada tariqah yang lain. Jalan ni telah dilalui oleh ulama silam, oleh ulama dulu. Mereka banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah, wirid, zikir pada Allah. Dengan zikir itu mengangkat maqam, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menenangkan kita. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jiwa kita akan lebih tenang. Lebih mudah kita berinteraksi dengan Tuhan, dengan Allah bila kita berzikir. Kan? Orang yang ingat Allah selalu ni, banyak ingat Allah ni, orang ni dapat kelebihan. Agak sukar, mana mungkinlah kita nak dapat kelebihan yang kita hanya dalam hati kita ni ada Allah ketika kita solat je. Allah tu 5 minit je. Masa kita solat ada Allah tu dalam hati kita 5 minit je. Tu pun kadang-kadang kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada. 5 waktu. Katalah 5 minit tu full lah. Memang Allah dalam hati kita sembahyang 5 minit. 5 kali 5 baru 25 minit. Kita ingat Allah. Yang lain tu tidak ada Allah dalam hati kita. Kok kita pergi kebun kotah, kita sibuk mikir kan, minta-minta banyak lah kotah ni kan, pukul berapa nak hantar store kotah ni, berapa ringgit dapat hari ni. Kalau cikgu kan fikir pula macam mana nak ajar budak ni, apa isi ni. Masa tu Allah Ta'ala tak ada dah. Tak ada dah. Bila ada Allah? Sembahyang hari ada Allah. 5 minit. Hanya 5 minit. 5 kali 5, 25. Allah dalam hati. Lepas tu kita nak karamah, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang sukarlah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Dulu-dulu, ulama-ulama dulu. Kalau tak, apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau aku lupa sesaat Allah Ta'ala, aku isytihadi, aku kafir. Dia kan ada dalam kitab sebut macam tu kan. Berani dia sebut itu. Sebab memang Allah tu sentiasa dalam ingatan. Kita tak berani sebut macam tu. Ini kelebihan ibadah orang-orang dahulu kalau. Mereka disibukkan dengan ibadah. Kan? Tak ada benda yang mereka nak kerja. Zaman itu. Zaman kita ni ada banyak unsur-unsur anasi-anasi luar yang mengganggu kita. Baru nak berwirid, ingat nak telefon. Tengok WhatsApp dulu. Tengok WhatsApp kan tak ada 5 minit dah. 1 jam, 2 jam dah tengok WhatsApp. Pergi pula Telegram. Kan? Balik tan surau semangat ni. Dengan nak ngaji sikit dah, nak ambil Quran. Buka pintu tengok. Apa tu? Sedap cerita ni bah. Cerita hantu mambang tanah. Kita pun duduk situ nempel lah semua tengok TV. Habis lagi cerita. Kan? Lepas maghrib balik sekejap. Di pada masjid nak makan konon ni. Dah makan lepak-lepak kan sementara orang tunggu isyak baca Quran. Buka TV Allah berita pula. Tengoklah berita. Isyak pun tak pergi. Jemaah sudah. Banyak pun tu. Television. Telefon. Anak-anak kita. Kojo kita. Kereta kita. Basikal. Motosikal. Tak apa bondo lagi. Bondo ni. Banyak sangat komitmen kita pada dunia. Sehingga sukar kita nak bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu-dulu. Apa komitmen dia? Untuk dunia dia. Kan tuan-tuan? Kita pun heran. Macam mana kita dikatakan zaman yang maju ni suka nak cari makan, dah maju, patut senang lah. Takut kita dengan apa yang dimakan nak dimasuk dalam perut anak-anak. Dulu-dulu macam mana mereka cari makan tu? Anda harapkan tanah yang Tuhan jadikan ini je. Tak ada kerja gaji apa semua ni. Untuk guru dulu masuk pondok tak ada apa-apa kerja pun, duduk kat pondok tu baca kitab dia. Ada juga rezeki dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan kan? Jadi kita ni banyak disibukkan oleh masa, kerja kita sebagainya lah. Tetapi jangan lupa tuan-tuan, nak ibadah ni jangan tunggu masa. Kita kena cari masa. Jangan tunggu masa yang terluang nak ibadah pada Allah. Kita kena luangkan masa untuk itu.
Jangan tunggu masa lapang. Kita kena lapangkan masa untuk itu. Kerana syaitan sekali-kali takkan membenarkan kita pergi bertemu dengan Allah. Berdampingan dengan Allah. Tak nak dia dah. Dia nak kita semua sibuk dengan urusan dunia-dunia kita. Ya, kita memang sibuk dengan urusan dunia kita. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala yang padanya terhimpun semua masalah dunia kita semua kat situ. Hari ni orang dia bila ada masalah dunia dia sibuk, dia tumpu pada dunia dia. Dia lupa sebenarnya urusan dunia ni semua daripada Allah. Urusan dunia dia semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Sebab tu kalau kita kembali pada Allah, selamat. Tak ada urusan dunia yang kita tak boleh buat lah. Tapi bila kita yakin dengan kemampuan diri kita sendiri, kita rasa kita boleh selesaikan masalah, semuanya bergantung pada kita. Itu yang sakit kepala, pening kepala, macam-macam. Kok kita yakin semua tu daripada Allah, senang hati kita. Ya Allah, ngadu je ya Allah, ya Tuhanku, macam mana ni ya Allah. Banyak sangat urusan dunia ni, susah aku nak ada dekat Engkau ya Allah. Berilah aku masa, berilah aku ruang ya Allah. Pasti Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan keluar. Yang itu kita kena yakin tuan-tuan dan puan. Yakin sesungguh-sungguhnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang menjadi mengangkat karamah, ketinggian, kemuliaan orang dahulu kala. Keyakinan dia pada Allah. Kan? Keyakinan dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Maka ayat berikutnya tongkat kan jadi ular. Nabi Musa nak lari dipujuk oleh Allah Ta'ala disebut jangan takut engkau aman wahai Musa. Ayat 32 masukkanlah tangan engkau ke dalam belahan bajumu nescaya keluarlah cahaya putih dengan tiada cacat dan kepitkanlah sayap engkau masuk tangan sini untuk menghindarkan dari ketakutan. Inilah dua buah keterangan dari Tuhanmu kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Jadi ini adalah mukjizat yang kedua. Satu tadi tongkat. Di sinilah dalam ayat ni. Yang kedua, masukkan tangan bawah ketiak ni keluar cahaya. Gunanya untuk apa? Sebagai bukti kerasulan. Sebab apa ni nak berhadapan dengan Fir'aun? Bukan jalan-jalan orang nak dihadap ni Fir'aun ni. Al-Quran menyebutkan 74 kali disebut Fir'aun. Kalimah Fir'aun ni 74 kali dalam Quran. Nak cerita banyak kali disebutkan Fir'aun ni. Banyaklah kita manage, banyaklah masalah yang susah mendogi di Fir'aun ni. 74 kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi Nabi Musa nak berhadapan dengan Fir'aun. Diberikan tongkat, kedua tangan masuk, bawah ketiak ni keluar cahaya. Putih yang bersinar-sinar, bukan kerana penyakit, bukan cacat. Bukan tidak pula cacat yang menandakan dia berpenyakit sopak. Tak ada. Penyakit ataupun sopak. Dia mukjizat. Oleh kerana Nabi Musa mula-mula berasa takut apabila melihat tongkat yang menjelma seekor ular yang menjalar-jalar. Begitu pula semasa melihat tangannya semasa dikeluarkan dari belahan bajunya, mengeluarkan cahaya putih yang terang yang menyebabkan dia begitu terperanjat. Maka Allah menyuruh supaya ia mengepitkan tangannya ke bawah ketiaknya yang dibahasakan dengan lafaz janahak. Buat macam ni. Bila takut kan. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan sudah jadi kebiasaan manusia ni fitrah bila manusia takut dia akan peluk tubuh. Dia takut. Logo sikit ketakutan tu. Jadi kita takut kita tak ada kita takut kita buka tangan dah, tak ada orang takut peluk takut. Anak kecil pun bila dia takut kita buat apa? Kita pergi kita dakap dia. Kita peluk dia. Dia rasa selamat. Dia rasa selamat. Bolo kambing pun, kambing dikenyah-kenyah, pergi peluk kambing tu. Seluruh kambing tu. Makhluk ni kan Tuhan aja. Bila takut peluk tubuhnya. Bini kan menghilangkan. Itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Memang begitu. Kan fitrah kita juga. Bila takut pun kita tak ada takut kita nonggak kepala dah kita kejut dah. Kecil kita. Burung pun begitu kata Ibnu Abbas. Haiwan-haiwan Tuhan yang lain. Semua kucing jaga dia lari tak tepik lari dah. Dia pun masuk menyusup bawah meja. Apa dia buat? Tengok bola kan. Macam mengecilkan badan. Cuma dia tak boleh lah buat tangan macam ni kan dia kucing dia buat tangan macam ni kan kita lah lari kan. Kucing ke jin dia kan kita lah takut.
Kan? Semua haiwan macam itu. Bila dia rasa ketakutan, dia akan seolah-olah dia memeluk tubuh. Dia takut. Manusia begitu, dia ajar kan gini. Masukkan tangan tu. Untuk menenangkan jiwa ketika itu. Disebut di sini, dibahasakan dengan lafaz janahak, artinya sayap engkau. Sayap bawah ketiak. Untuk menghindarkannya daripada perasaan takut dan terperanjat. Jadi nak menghindarkan ketakutan, orang peluk tubuh, peluk. Hal ini dikiaskan kepada seekor burung. Di sini, apabila burung itu berasa takut atau terperanjat, segera dikembangkan sayapnya dan setelah dia merasa aman dan tenteram, lalu kedua sayapnya didapatkannya pula kembali ke badannya. Maka begitulah Nabi Musa berasa agak gentar apabila menerima tugas untuk menjadi Rasul, dan kegentaran itu mungkin disebabkan dia bakal menghadapi Fir'aun ataupun kerana dia telah melihat tongkatnya menjelma seekor ular yang memeranjatkannya. Kata Ibnu Abbas, setiap orang yang takut apabila dilekapkan tangannya ke dadanya akan hilanglah takutnya. Ini tercatat dalam tafsir Qurtubi kan. Saya tengok berkata tafsir Qurtubi, tak tengok ini. Kan ada disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir dia. Kemudian Allah menyatakan pula dengan firman-Nya, "Fadzalika burhanani mir rabbik ila fir'aun wa mala'i." Inilah dua buah keterangan dari Tuhanmu kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, yakni apa yang sudah berlaku, yaitu tongkat yang menjelma menjadi ular yang meluncur dengan cepat dan tangan yang dikeluarkan dari belahan baju mengeluarkan cahaya putih bersinar bukannya cacat. Maka keduanya merupakan bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan benarnya kenabian Musa. Kedua-dua bukti ini akan diperlihatkan kepada Fir'aun dan kaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri sesuai dengan akal otak manusia ni tuan. Manusia ni takkan tertarik bila tak ada, orang putih kata apa? X factor apa? Pada seseorang tu. Ada sesuatu yang menariklah. Di mana biasa orang lalu orang tiba-tiba orang tu jalan-jalan dia lompat, 7 kaki melompat. Baru orang lokek kan dia, kenapa pula dia lompat apa 7 kaki ni? Kok lompat sekat kaki ni tu dia biasa semuanya tu. Kita jalan tengok tiba-tiba dia mengambur mau lompat 7 kaki dia lompat. Orang tu kita akan lokek. Dia nak tahu macam mana kau lompat apa 7 kaki ni, apa kau buat? Kaki kau ada apa? Kita tanya. Kan? Gitulah dia ajar. Nabi Musa ada berikan mukjizat supaya ada sesuatu kelainan, benda yang luar biasa, amrun khariqun lil adah disebut. Perkara luar biasa yang berlaku pada Rasul. Dia mukjizat supaya manusia nanti pandang boleh yakin, ini bukan orang biasa-biasa ni. Bukan biasa-biasa punya orang ni. Tungkit boleh jadi apa, boleh jadi ular, tangan boleh putih, tangan ni bercahaya, ini bukan orang biasa-biasa. Jadi itu jadi faktor orang mendekati. Orang boleh yakin, boleh percaya. Subuh kan kita kan. Kita nak ngaji pun cikgu sekolah masuk, tengok cikgu tu ngajar kan. Dia ngajar matematik. 2 kali 2 berapa? 4. Bukan 8 dah. Kita keluar lah lepas tu. Oh lah 8 cikgu ni. Tak boleh percaya cikgu ni kan. Tapi kalau tengok cikgu tu berapa-berapa dia kira, tak laju kiraan ni, kita pun yakin, uish hebat cikgu ni. Lepas tu lah dia cerita kat kita benda yang kita tak pernah dengar. Ish, tapi betul. Dengan ilmu yang kita ada, kita akan yakin. Inilah kehendak Allah Subhanahu hadza burhan, fadzalika burhanani. Ini dua kelebihan mukjizat untuk kamu Musa guna berhadapan dengan Firaun, supaya orang ramai nanti tertarik. Cuba tuan-tuan tengok kan. Sebelum tu dalam cerita Ashabul Ukhdud kan, budak yang berdakwah tu kan, budak yang akhirnya mati. Apa kelebihan budak tu? Kan dalam surah apa tu, Ashabul Ukhdud, cerita budak yang dicampak dalam api tu ramai tu kan. Kalau seorang budak berdakwah, tak ada orang nak terima tu. Tapi budak tu diberi kelebihan. Kan? Diberi kelebihan zaman tu, bawa atas gunung campak tak mati. Bawa dalam laut nak di mana-mana tak mati. Akhirnya raja zaman tu pun akhirnya percaya. Hebat budak ni. Dikumpulkan. Bunuh-bunuh tak mati. Beritahu raja, wahai raja, kalau kau nak bunuh aku, kau ambil anak panah aku ni. Kemudian kau peteng, bahasa kita peteng kan. Kau aim tepat-tepat kat dahi aku ni, kau panah, guna anak panah aku ni, baru aku mati.
Tapi sebelum tu kau nak sebut bismillahi amanna bi rabbil ghulam. Dengan nama Allah aku beriman dengan Tuhan budak ni. Kau kena sebut tu mentera dia kena baca. Kau tak baca, tak ada dah matilah. Syarat lagi kau kena kumpul semua orang. Kalau budak biasa dakwah tak ada terima apa-apa, tak ada kelebihan. Tapi ada sesuatu, budak ni sebelum tu orang buta kan, raja punya katanya Perdana Menteri ada kata penasihat buta akhir jadi colik. Dia boleh ubat penyakit sopak, penyakit-penyakit yang lain tu dengan izin Allah. Akhirnya orang tertumpu pada budak ni. Ada sesuatu pada budak tu. Kan? Allah Ta'ala jadikan begitu. Akhirnya matilah budak tu kan dipanah. Akhirnya orang semua Islam. Bila dengar, budak ni hanya mati dengan sebut Rabbil Ghulam. Aku tak sebut Tuhan ni tak mati. Hebat Tuhan budak ni. Akhirnya semua orang amanna bi Rabbil Ghulam. Beriman dengan budak tu. Kan? Akhirnya dibakar beramai-ramai dalam api. Yang menyala yang disediakan. Ada kelebihannya. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad ada kelebihannya, ada mukjizat dia sendiri. Semua nabi-nabi diberikan mukjizat. Untuk apa tuan? Bukti kerasulan satu, kedua sebagai kekuatan untuk menarik orang supaya percaya. Percaya kepada dakwah yang diserukan. Kepada dakwah yang diserukan. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu pagi ni dah pukul 7.40. Lama benar kan? Hari ni hari mesen rumput sedunia ayat ni kan. Jika hari orang kahwin pun nak lihat, jangan kita ganggu orang nak kahwin tu, orang lambik kita pergi masa saudara kita. Rumput pun dah panjang, tak bermesen dah. Kan datang pula ular kan, ular Nabi Musa tak apa orang, tak matuk orang. Ular lain kan siksa pula kita. Jadi cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan tuan-tuan ada kebaikannya pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan asbab kita datang ke majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, dosa isteri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, kaum kerabat kita, adik-beradik kita, orang seqaryah kita, negeri kita, negara kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang Islam. Mudah-mudahan semuanya diampuni Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita. Mudah-mudahan saki-baki umur yang ada pada kita ini tuan-tuan dapat kita manfaatkan sebaiknya untuk agama Allah. Mudah-mudahan naqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan. Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita punya. Kan? Kalau ada soalan. Biasa tak ada. Ya, sila tuan. Kejap tuan. Ya tuan. Ana Malizi, ana mush Arabi yani. Ana Malizi. Tuan nak jawab Arab pula kau. Kama qultu laqad taraktu lughatal arabiyyah منذ 20 سنوات. Ala hadha sebab. Ayo tuan. Yo. Okey tuan. Okey. Adakah Allah Ta'ala turun ke bumi? Dalam hadis Nabi ada sebut kan dalam mazhab kita lah. Hadis tu dipahamkan. Kan ada satu hadis pertengahan malam Allah Ta'ala turun kan. Disebut Allah Ta'ala turun ke bumi, tanya adakah orang-orang yang nak berdoa, aku nak perkenankan. Ada orang yang minta ampun, aku nak ampunkan. Hadis tu difahamkan oleh ahli tafsir menyebutkan bukan Allah Ta'ala turun. Kalau Allah Ta'ala turun kan maknanya Allah Ta'ala bertempat pula. Tapi disebutkan di situ Rahman Allah Ta'ala turun. Ada juga yang menafsirkan malaikat-malaikat Allah yang turun. Tanya siapa-siapa berdoa. Ada orang nak doa apa ni? Tuhan Allah Ta'ala nak perkenankan. Siapa yang nak minta ampun ni Allah Ta'ala nak ampunkan. Bukan, janganlah kita fahamkan dalam mazhab kita ni Allah Ta'ala tu. Kok turun kan maknanya Allah Ta'ala ada satu tempat yang tinggi. Turun ke tempat yang rendah. Kok turun mesti tempat yang tinggi. Tak betul. Sebab tu dalam tafsir ni Imam Al-Qurtubi sebutkan bahawasanya dibawakan pandangan dua orang imam Ahlus Sunnah itu, dibawakan pandangan Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang menyebutkan jangan dipahamkan bahawa Allah Ta'ala itu duduk kat pokok.
kan jadi tempat. Atau dipahamkan mula-mula Allah Ta'ala berada di atas, kemudian dia turun pergi ke pokok duduk kat situ. Jangan faham begitu. Sebab itu ditafsirkan di sini oleh ahli tafsir kita Imam Qurtubi sebut, dibawakan seolah-olahnya kepala, mata, tangan ini merasakan sesuatu, mendengar sesuatu, mendengar kalam itu. Bukan telinga, tangan pun rasa macam, kaki pun, semua anggota ni seolah-olahnya ada telinga mendengar. Sebab itu saya sebut ke awal-awal tadi, kalaulah suara itu berjihad ni bertempat, mesti mungkin daripada kanan. Mungkin Nabi Musa kata, donga bola kanan, pandang ke kanan. Kan kalau ke kanan dia dah bertempat, bersudut, sesuai dengan sifat Allah. Atau mungkin suara tu bola kiri, Nabi Musa pergi bola kiri. Dia pun bukan donga bola kiri, tangeteh kau pandang, donga tangeteh. Dia tak begitu sifatnya. Disebut dalam tafsir ni, dia dengar suara, dan Nabi Musa memahami suara tu, tapi tak tahu dari mana suara tu. Sehingga akhir datanglah keyakinan, dimasukkan keyakinan itu adalah Allah. Sebab tu dalam Quran, ini anallah, Allah, aku ini Allah. Dan Nabi Musa yakin itu adalah Allah kerana dia tidak tahu daripada mana datang ni. Kalau makhluk dia masih ada sudut, dia masih ada tempat, dia masih ada arah, mesti berarah. Ini dia tak ada arah, Nabi Musa tak tahu mana, cuma disuruh hadir ke satu tempat, disuruh hadir pergi ke sini, bukan jumpa Tuhan kat situ. Sampai kita tengok pokok je, tengok kolik, masa itulah kedengaran suara. Itu dalam disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Bukanlah mana kata Allah Ta'ala tu turun dari tempat tinggi kan. Kita takut nanti apa yang disebut oleh Imam Hanafi kan, barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat, makanya ia telah kafir. Allah na'udzubillah min zalik. Jangan faham macam itulah. Kita ni bukan ulama usah, kita pun mengambil perkataan-perkataan qaul daripada para ulama yang kita faham sama macam itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Tuan, tadi daripada sini. Perubatan. Wah. Saya bukan doktor ni. Tak apa. Ya. Ya. Siapa? Orang tu bisu. Satu. Okey. Ini susah nak jawab ni. Soalan tuan kita ni, perubatan orang tu asal bisu lama, lepas tu boleh bercakap. Kemudian ada yang lumpuh, lepas tu boleh berjalan. Sini tuan-tuan ya. Bila kita sebut perubatan ni lah, perubatan ni ada banyak-banyak besi lah. Jangan sampai kita berubat, ambil bantuan daripada syaitan, daripada iblis, daripada jin, itu dalam Islam tak digalakkan begitulah. Dalam Islam memang ada perubatan tu wujud. Ada satu kitab Tibbun Nabawi kan. Kitab perubatan Islam tu ada dalam tu. Banyak petua-petua daripada Rasulullah SAW. Bukan orang tu tak sakit, sakit juga. Nabi pun berubat, sahabat-sahabat pun berubat. Ada banyak. Ada hadis menceritakan tentang sudut perubatan Rasulullah SAW dulu-dulu. So bila tuan tanya saya, orang cakap, orang bisu boleh bercakap. Saya tak tahu macam mana bentuk perubatan orang tu. Kok sekadar baca-baca, wallahu alam lah. Tapi ada banyak. Kadang-kadang kita bisu ni, cacat ni pun kadang-kadang dia mungkin ada sebab urat, saraf. Kalau yang main sentuh, yang urut, mungkin sebab saraf kan, yang tersekat atau sebagainya. Tuan-tuan tengok perubatan Cina kan. Ada satu kes, tak berjalan orang tu. Kita suruhkan dia supaya buat, apa nama, cucuk pakai jarum tu. Aku panca kan. Akhirnya dia boleh berjalan, pelan-pelan dia berjalan. Mungkin ada satu-satu. Sebab dalam badan kita ni urat banyak tuan-tuan. Urat halus tu cukup banyak. Subhanallah. Kita tengok wayar keto kita pun dah pening. Mana satu wayar ekon wayar pening. Dalam urat ni anak-anak kita yang belajar biologi, kita tahu tanya tuan. Tanya. Banyak urat-urat saraf yang memberi kita kekuatan. Bukan satu dua saraf. Semuanya timbul daripada tulang belakang kita ni. Dia keluar, satu dua putus, dia akan mengurangkan kita punya kemampuan. Macam kita ni kan, urat-urat saraf ni dia sifatnya macam akar pada tumbuh-tumbuhan. Akar-akar kecil ni dia tak lama nyawa ni. Yang panjang nyawa tu akar tunjang. Akar tunjang tu jauh. Daripada akar tunjang ni keluar akar halus-halus. Kalau akar tunjang semata-mata dia pun tak kuat. Dia perlu juga bantuan akar-akar halus yang menyerap
Unsur-unsur yang diperlukan oleh pokok tu dia daripada ni. Akar-akar halus ni dia tak lama macam tu. Dia mati, dia tumbuh akar baru, dia tumbuh akar baru tu. Akar ni lagi banyak, akar ni sebenarnya menguatkan. Akar yang halus ni. Jadi bila akar ni putus, kemampuan ni kurang. Macam itulah badan manusia ni. Ada banyak aktiviti, ada banyak pemakanan, ubat-ubat yang kita makan. Sebab itu dulu ada doktor juga yang sebut, pakar perubatan, bila kita makan satu ubat yang silap, dia mungkin putuskan 2-3 ubat-ubat halus kita tu yang beri kita kekuatan. Pokok pinang dia tak ada akar tunjang, dia akar halus ya. Kan? Akar halus ni menyebabkan dia jadi besar, jadi gemuk. Akar ni. Begitu juga saraf-saraf ni. Sebab itu orang yang pakar-pakar, yang mahir-mahir, dia tahu mungkin dia cucuk ni, mungkin sini ada masalah. Dia cucuk, dia sujud sini, dia urut, jadi lancar balik, jadi sihat balik orang. Tak mustahil. Yang gunakan urutan. Dia itu orang putih yang bengkok-bengkok tulang tu, apa pula nama itu? Krap bunyi. Ingat tercabut kepala orang tu? Tak kan? Ada perubatan. Macam-macam jenis perubatan lah tuan-tuan. Itu kalau yang nampak fizikal, okey, tak ada masalah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, sabawaladzim. Tiba-tiba, Ustaz, saya boleh bercakap. Wallahualam. Saya pun tak pasti itu kenapa. Biiznillah. Kau baca Fatihah tiba-tiba elok. Biiznillah. Saya pun tak tahu kenapa. Orang tu sakit, lama dah, bisu tak boleh cakap. Tiba-tiba dia datang sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia hembus je. Tiba-tiba, betul Ustaz, saya dah bercakap. Itu. Ada musyarif yang ni. Kulluhu minallah. Kullum min indillah. Semua daripada Allah. Tapi kalau dia sebut, hai mambang tanah, mambang api, mambang angin, mambang segala mambang bukit Tursina, mambang gunung ledang, jangan terima lah macam tu. Tak mana-mana jin dia suruh, jin afrid, apa semua panggil, masuk dalam badan yang itu memang jatuh tu boleh lah. Dalam perubatan Islam tak digalakkan macam tu. Tapi ada dalam Islam, kelebihan-kelebihan itu Allah Ta'ala boleh beri pada siapa. Kita tak boleh cerita panjang-panjang tuan-tuan. Dalam perubatan Islam ni, unik lah tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala berkehendak, bila Allah Ta'ala berkehendak, bila Allah Ta'ala hendak, dia akan jadi. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan nak, dia akan jadi. Apa yang tak nak, dia tak jadi. Sebab tu, dalam perbuatan memang pelik tu. Kalau yang perbuatan Islam ni pun, Ustaz dia baca apa? Baca Qul Allah je boleh elok. Saya baca Qul Allah berpuluh-puluh kali, tak elok-elok pun. Tu ada berkaitan dengan amalan, dengan orang yang baca, dengan tahun dia beramal. Semuanya ada tuan. Saya pun tahu 2-3 benda yang dibaca oleh guru kita. Kadang-kadang baca tak jadi pula. Ustaz tu baca jadi pula. Dia tentu. Dia ada kaitan dengan amalan. Sebab itulah kena beramal. Sebab itulah guru-guru kita menyebutkan. Bila kita nak beramal sesuatu tu, kita ambil masa 40 hari. Banyak berdasarkan hadis perkataan 40 tu. Buat 40 kali. Bukan 40 hari. Kita baca dalam tempoh 40 hari. Lepas 40 hari tu insya-Allah tuan-tuan akan dapat kesan. Sebab tu ada seorang guru kata, kafaka bil Fatihah. Cukuplah dengan Fatihah aja. Fatihah ni kalau kita amalkan setiap hari baca. Sebab tu Dr. Harun Din disebut, dia suruh hari pertama marrah, sekali baca Fatihah. Hari Isnin, hari yang kedua marratain, baca 2 kali Fatihah. Al-Fatihah. Hari yang ketiga salah marrat, 3 kali baca. Hari keempat 4 kali, kelima sampai 40 kali kita baca Fatihah tu. Kalau boleh teruskan Fatihah. Lepas 40 hari tu tak nak baca 40, bagi sekali-sekali baca insya-Allah. Dengan Fatihah saja tuan-tuan, itu ibu segala ubat. Insya-Allah sembuh. Itu keyakinan kita. Keyakinan kita. Bila Allah Ta'ala hendak, dia akan jadi. Beramal dengan Fatihah tu. Guru kita yang besar-besar, semuanya Fatihah saja. Macam Fatihah saja. Sebab tu ada guru sebut kan, dalam Fatihah ni macam-macam ada bagi orang yang mengetahui. Sebab tu ada guru yang menyebutkan, ngaji, pergi ke Indonesia, pergi ke jauh-jauh, hanya nak faham Fatihah, satu Fatihah je. Kita pun heran, nak baca Fatihah kat Masjid An-Nur boleh faham. Yes, kita hanya faham makna je, terjemah je. Tapi kita tak faham kegunaan dia. Isti'mal, nak guna dia macam mana. Ada. Kelebihan tu tak ada pada kita. Kita tahu faham makna, kita tahu maksud dia. Tetapi tak tahu apa guna dia. Tuan-tuan dibagi telur ayam, dia bagi topung.
Tuan-tuan tahu tepung dengan telur ni tuan-tuan kena. Ini telur ayam, ini tepung, ini gula, apa lagi krim. Tuan-tuan tak tahu nak guna. Macam mana nak guna? Apa nak buat ni? Nak buat apa ni? Tak tahu. Ha? Ada besok. Habis-habis tak pun kita pecah-pecah telur. Kacau lah campur air. Masak dia. Jadilah kek batat nama. Biar orang yang faham dia tahu. Dia buku-buku telur dulu. Ni nak buat apa cantik sikit. Pakai krim bau lawa. Buat gambar itik, gambar ayam, menteh kek macam-macam lah. Dia pandai. Dia tahu menggunakan. Kita tak tahu menggunakan. Ha. Kita tak tahu guna. Orang bagi kita senapang. Apa nak buat senapang ni? Orang faham. Dia tahu. Dia potik. Kono orang. Melotup kawan ni apa. Kita tak tahu apa benda nak buat ni, kita pun tengok mampir kepada kepala sendiri. Kan? Itulah beza, sebab tu disebut hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Sama tak orang? Orang yang tahu ni tak sama. La yastawun. Itulah beza dia. Jadi Fatihah tu tuan-tuan, kita memang tahu Fatihah, tapi kita tak tahu cara menggunakannya. Itu satu ilmu yang lain. Membaca itu juz'un minal ulum. Sebahagian ulum. Baca qiraah. Semua orang boleh baca. Nak memahami satu bagian lagi. Ilmu qiraat. Ilmu tafsir lain. Tafsir lain. Di sudut tafsirannya berbeza. Dengan perubatan orang gunakan. Macam mana nak istiqmal. Nak gunakan Fatihah tu. Dia satu sudut ilmu yang lain pula. Yang kita hanya tahu qiraah. Tafsir, insyaAllah kita faham. Nak guna kan? Tak tahu. Sebab itu guru tu. Tangkap jin toyol pakai Fatihah. Macam mana tangkap? Macam mana tuan tahu ada ni? Saya jalur deh. Kono koting ni. Pakai apa? Pakai Fatihah. Macam mana pula jalur toyol pakai Fatihah? Kita poning macam mana? Kita tahu jalur ni kena ambil jalur rumah mak kita tu. Kita taiban dulu. Nak jalur benda pakai Fatihah. Kita tidak tahu. Sebab tidak ada ilmu itu. Jadi kaifiah nak menggunakan tak ada pada kita. Sebab itu kita gagal. So nak tu konolah ngaji. Carilah guru-guru yang kita memahami. Jadi berbeza-beza. Sama macam kita. Guru tajwid, ilmu tajwid. Guru dia faham tajwid. Guru tafsir pula. Yang ini qiraah lain pula. Tuan yang tak faham, saya suruh baca tuan-tuan. Sila tuan-tuan baca Al-Fatihah dengan bacaan Imam Hamzah. Kan? Macam mana nak kayuan tu? Tidak tahu. Tapi kalau orang faham, dia tahu sampai dia baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Macam hum dia baca hib sampai dia tahu hada Hamzah, qiraatul Hamzah. Dia tahu dia ada ilmu tentang itu. Jadi kita dalam perubatan ni kita tak ada ilmu. Nak menggayur tu, macam mana nak buat ni? Orang sebut hanya nak memenjara adalah saya tengah kalam-kalam Allah, saya tak tahu daripada mana. Tapi saya pernah mendengar guru-guru yang pandai ni. Kita nak penjara makhluk-makhluk ni. Hanya dia perkataan waladhdallin tu. Macam mana waladhdallin nak penjara setan ni? Macam mana nak buat ya? Adakah waladhdallin ambil? Juga. Jadi gitu. Cara tu tak tahu. Macam juga cara nak buat kuih bahulu. Kan? Bagi omak kita bagi sabut kelapa, bagi tuang macam mana nak buat ni? Apa nak dikopit-kopit ni? Sabut kelapa ni bakar ke bawah ke bakar ke atas? Kalau orang faham, jadi je kuih bahulu tu. Kalau orang tak faham, tak ada zaman. Dulu-dulu kan nenek kita pakai teh kan. Angkit. Wallahu alam. Tuan-tuan. Jadi benda ni kalau perubatan ni kita kena ngaji lah. Satu bidang ilmu yang lain lah. Sudut yang lain. Wallahu alam. Kita berhenti di sini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ان دخل الرياء في اعمالنا واقوالنا وافعالنا ولم نعلم به او علمنا تبنا عنه واسلمنا ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفاره dan سورة العصر. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.